Tapi kita fikir yang itu sunat aja. Disebabkan sunat aja tu lah kita tinggalkan. Baik, kita bincang sikit dalam masa berapa minit ni sunah-sunah yang kita boleh buat hari Jumaat. Semua tahu, tapi sebagai tazkirah. Sunnah pada hari Jumaat ialah mandi dan berwangi-wangian orang lelaki. Ya, Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumaat itu wajib. Wajib bagi setiap orang-orang yang sudah balik. Cukup umur lah. Hendaklah dia gosok gigi dan memakai wangian jika mempunyainya. Itu ada dua hukum beza. Mandi hari Jumaat wajib, kata Nabi. Sebab katanya mandi Jumaat itu seumpama mandi janabah. Mandi janabah ni mandi junub lah. Kita kalau berjunub dalam keadaan berhadas besar, wajib mandi janabah. Orang kata mandi wajib. Tapi hari Jumaat ini hukumnya sama macam mandi janabah, kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari 880. Boleh semak, ya. Dan hukum yang sunat yang kedua, gosok gigi dan memakai wangian jika mempunyainya. Sunat. Gosoklah gigi, bersugi. Kalau orang sekarang ni tak nak pakai sugi tu, gosok gigi sebelum datang. Dan pakai minyak wangi, ya. Sebab wangi-wangian ni malaikat suka, Allah pun suka, orang pun suka. Kita semayang kat sebelah kita orang yang bau makan, dia baru lepas tadi makan tengah hari ke, Allahu Akbar, time Allahu Akbar itulah keluar rumah ni tu, mengganggu orang sebelah, maka dosa jatuh pada orang yang mengeluarkan bau tu, sebab menghilangkan kekhusyukan orang sebelah. Itu dosa. Yang kedua, banyak selawat kepada Rasulullah SAW, kerana Nabi SAW sesungguhnya sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Maka banyakkanlah selawat ke atasku pada hari tersebut. Sesungguhnya selawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Dalam hadis sahih Abu Daud, ya. Selawat banyak. Sebab hari ini kalau kita berselawat, segala selawat kita itu terus diperlihatkan kepada Nabi SAW. Masya-Allah, tabarakallah, ya. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang berselawat ke atas Nabi satu kali, Allah dan para malaikat berselawat kepadanya 10 kali. Masya Allah, tabarakallah, tingginya makam Nabi SAW. Tapi kita ni berat sangat. Hari ni dah berselawat belum? Selawatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, banyakkan berdoa terutama di akhir waktu asar. Ni kita selalu doa waktu khatib duduk. Kan khutbah ada dua, antara pertengahan antara khutbah pertama dan khutbah kedua, khatib duduk, kita mau berdoa dulu habis. Tapi ada hadis yang lain mengatakan pada hari Jumaat terdapat 12 jam. Pada waktu itu tidaklah seorang hamba muslim memohon sesuatu kepada Allah melainkan dia akan mengabulkannya. Oleh itu carilah ia di akhir waktu setelah asar. Dah sembahyang asar, nak masuk maghrib sikit-sikit tu, matahari nak terbenam, nak senja tu, berdoa hari Jumaat. Itulah waktu mustajab. Doa apa-apa je yang baiklah. Dan yang paling terbaik ialah doalah untuk saudara kita yang lain. Kata Nabi kata, barang siapa yang berdoa untuk saudaranya yang lain tanpa diketahui oleh saudaranya yang itu, maka doa yang sama akan diaminkan kepada malaikat untuknya. Contohnya, ya Allah Tuhanku, bagilah sahabatku yang seorang ni murah rezeki, sihat tu badan dan sebagainya. Maka doa tu sampai kepada orang yang kita doakan tu, orang tu tak tahu pun kita doa untuk dia. Dan doa yang sama juga diaminkan oleh malaikat untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Itu lagi mustajab. Malaikat dah aminkan. Cari. Yang seterusnya, yang keempat, baca surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumaat. Jumaat ni sampai Jumaat depan. Jumaat ni dan Jumaat depan dia akan disinari, maksudnya bercahaya. Bercahaya tu bukanlah kita nampak mana tak cahaya pun, kelam je. Orang tu memang dah kelam je muka dia. Jangan kita tengok cahaya tu pada zahirnya, pada batinnya. Mungkin hatinya bersih, kehidupan dia tenang dan sebagainya. Baca surah Al-Kahfi. Habis surah Yasin, surah Yasin tu baca jugalah, tak ada masalah pun nak baca. Ayat Al-Quran juga, firman Allah Ta'ala juga. Yang tak bagusnya apa? Tak baca langsung. Jangan nak petikaikan, orang ni baca Yasin, mana boleh Nabi kata surah Al-Kahfi. Awak baca Quran tak? Tak. Tak payah cakap banyak. Orang nak baca Yasin ke baca Kahfi ke, biarkan, jadi baca Quran. Pahala masing-masing. Jangan kita nak nilai amalan orang tu. Amalan ni sendiri pun tak tentu lagi.
nak sibuk nak menilai amalan orang. Baik. Yang seterusnya, berjalan kaki dan bersegera ke masjid. Jalan kaki pun sunnah hari Jumaat. Dan segera ke masjid. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memandikan atau mandi pada hari Jumaat, kemudian dia bersegera dengan berjalan kaki, tidak naik kenderaan, dan mendatangi imam lalu mendengar khutbah dan tidak bermain-main, maka adalah baginya setiap langkah bersamaan amalan puasa dan solat selama setahun. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau duduk jauh macam mana? Macam saya lah. Saya ingat tak naik kereta, nanti orang pertikaikan pula. Ustaz naik kereta cakap orang tu jalan kaki. Memanglah saya duduk kat Gombak Taman Melati sana, takkan saya nak berjalan kaki mari ke sini? Logik lah, ya? Maksudnya tuan-tuan yang mungkin ada sekitar sini dekat-dekat, carilah peluang jalan kaki. Kalau jauh sangat pun, parking dekat luar, ambil manfaat sikit pun cukup lah. Jalan kaki juga dapat pahala. Parking kat depan tu, jalan kaki masuk ke masjid, ambil sunnah tu juga. Dapatlah sikit, tak dapat banyak, sikit pun jadilah, ya? Tak ada lagi lah kita dengar orang bawa motor masuk dalam masjid, kan? Mesti dapat juga sunnah jalan kaki tu. Baik. Dengar imam khutbah dan tidak bermain-main. Janganlah main-main. Main apa? Main handphone. Kalau orang besar ni tak adalah kita kata main-main, main usik-usik kawan dia, tweet pinggang orang depan dengan khutbah, tweet. Tak ada. Main telefon. Konon baca Quran, tapi tidak. Dia buka aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Tak boleh, ya? Menyia-nyiakan pahala Jumaat dia. Sia-sia pahala Jumaat. Datang saja je, tak dapat apa langsung. Tak payah tutup, off handphone, silent mode dan sebagainya. Dengar khutbah, ya? Kesilapan pada hari Jumaat dalam masa minit ni, datang lewat masjid. Datang lewat. Kata Rasulullah SAW, pada hari Jumaat para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Bersama mereka lembaran-lembaran catatan. Ada buku dia kat pintu masjid. Dia check in. Haji Ahmad datang dah. Dah. Ngap. Ni Haji Wakar. Ngap. Cek satu-satu checklist. Ya. Kemudian bersama mereka lembaran-lembaran catatan. Mereka mencatat orang-orang yang datang solat. Apabila imam telah keluar untuk bagi khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam duduk. Maka imam yang bangun keluar Assalamualaikum tu, maka lembaran-lembaran itu pun ditutup malaikat, dan malaikat pun masuk ke masjid nak dengar khutbah juga. Dia pun nak dengar khutbah juga. Bukannya duduk kat luar. Macam setengah tempat saya tengok ada peminta-peminta sedekah yang lelaki kutip semua, ya. Tuan-tuan, kalau nampak orang macam tu, jangan bagi sedekah, sebab dia dah menyalahi sunnah Nabi. Nabi kata masuk, dia duduk luar buat apa kita sedekah? Walaupun kita kata nak dapat pahala sedekah Jumaat, sedekah kat masjid lagi lebih baik. Sedekah kat orang yang duduk kat luar tak dengar khutbah tapi minta-minta. Jangan kita mendapat saham sebabkan kita sedekah macam tu, dia rasa seronok. Orang datang masjid bagi sedekah, minggu depan buat lagi. Maka kita pun tumpang saham disebabkan dia melanggar perintah Rasulullah SAW. Baik. Seterusnya, membaca Al-Quran atau memasang rakaman bacaan Al-Quran dengan kuat. Ni bab khilaf, ya. Seterusnya, tidak memenuhkan saf hadapan. Kata Nabi SAW, jika kalian atau mereka mengetahui apa yang terdapat di hadapan saf paling hadapan, nescaya akan dilakukan undian bagi mendapatkan saf hadapan. Ni saf pertama, kedua ni saf hadapan lah ni. Kalau dia tahulah kat depan ni berapa banyak pahala yang dapat, kat sini memang tak tahu, kat akhirat nanti baru nampak. Kalau dia tahulah nak buat undian, hari ni siapa nak cabut duduk depan ni, sam tarik nama siapa, main duduk depan belakang imam, tarik lagi, berebut-rebut. Begitu juga kalau orang nak jadi muazzin, kalau tahulah pahala orang azan ni, berebut-rebut orang azan. Tapi hari ni orang tak tolak, kau lah azan, kata dia, dan sebagainya. Azan lah, ya? Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, ni biasa kita nampak, bermain tasbih. Main tasbih pun main, dia kata. Bersiwak dan lain-lain ketika mendengar khutbah. Ni pakai, dia ada apa nama, sugi kat dalam poket dia, siwak, hari siwak dia ambil. Orang tengah khutbah dia pun. Nabi kata barang siapa yang memegang batu kerikil ketika khutbah, maka dia telah berbuat hal yang sia-sia. Hadis sahih riwayat Muslim. Itu pegang batu kerikil. Kecil tu batu kerikil kita kecil. Ini
pegang kayu, imam dengan ni macam tak sopan lah. Ya, orang tengah cakap depan kita, kita gosok gigi. Kan tak sopan. Walaupun benda sunnah tapi kena pada tempatnya. Ya, tasbih, jangan pegang tasbih. Maksudnya pegang tasbih masalah peganglah. Tapi jangan bertasbih ketika khatib baca khutbah. Tak kena sunnah dia. Ya. Nak bertasbih selepas daripada tu ke ataupun waktu sekarang pun boleh. Setengah ulama kata waktu dengan tazkirah pun jangan buat lain. Sebab mendengar ilmu ni adalah satu kefarduan. Ya, tasbih sunnah. Baca Al-Quran sunat. Mencari ilmu itu fardu. Maka bertembung antara fardu dengan sunat, utamakan yang fardu. Itu kena jelas. Seterusnya, tak lakukan solat tahiyatul masjid apabila ketika mana imam berkhutbah. Kata Nabi SAW, jika salah seorang daripada kalian tiba di masjid pada hari Jumaat dan imam sedang berkhutbah, maka solatlah 2 rakaat dan ringkaskanlah solat tersebut. Janganlah lama. Ringkas tu maksudnya kalau kita rukuk, baca sekali pun cukuplah. Subhana rabbiyal a'la. Sujud pun sekali pun cukuplah, tak payah 3 kali. Maksudnya ringkaskan sebab ambil manfaat dengan khutbah. Pahala sunat, pahala solat sunat tahiyatul masjid dapat, pahala dengan khutbah pun dapat. Jangan lama sangat. Tapi yang penting solat walaupun tengah imam tengah khutbah. Ya. Seterusnya, masih melakukan urusan keduniaan apabila azan dan kumandang. Allah dah azan, Allahu Akbar. Yang time tu lah nak beli air cendol kat depan tu, air apa-apa je, kelapa dan sebagainya. Haus Ustaz. Kenapa tak buat sebelum tu? Ya. Firman Allah SWT yang kita bacakan tadi, wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, segera kamu pergi ke masjid untuk ingat kepada Allah. Tinggalkan jual beli pada saat itu. Tinggalkan segala urusan pada ketika itu. Masuk masjid. Demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu. Tapi kita tak tahu. Sebab itulah kita buat je sembang lah kat depan tu. Ya, time tu lah nak berasap. Nak merokok ke apa kat depan tu tak boleh. Masuk dalam masjid. Orang dah dalam khutbah, dengar khutbah. Seterusnya, bercakap ketika khutbah dibacakan. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berkata kepada teman engkau, diam, diam. Ini kata Nabi. Jika engkau berkata pada teman engkau, diam. Itu khutbah tu. Pada hari Jumaat dan imam sedang khutbah masa tu, maka engkau telah membuat sesuatu perkara yang sia-sia. Hadis sahih Bukhari. Cakap macam tu pun tak boleh. Diam. Khutbah. Apatah lagi orang yang bercakap. Masya Allah, tabarakallah. Nak pesan orang pun tak boleh. Ini ke pula yang buat. Kena ingat tu. Dan yang terakhir, bersandar ke dinding dan tidak menghadap khatib. Ni untuk macam kalau orang sana dinding menghadap khatib tak ada masalah lagi. Yelah, kadang ada orang yang tua dan sebagainya, dia kena bersandar sebab langgar pinggang, tak ada masalah. Yang peliknya orang muda, sihat, sandar. Sandar tu maksudnya tak menghadap khatib, ialah yang macam ni tapi dia menghadap ke sana, sandar. Tak boleh, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika Rasulullah SAW sudah berdiri tegak di atas mimbar, maka kami menghadapkan wajah kami ke arah beliau. Hadis Hasan At-Tirmidzi. Nabi duduk baik. Satu lagi, jangan kita menyinggung kaki kita. Maksudnya duduk macam lutut tu kita angkat macam ni, macam setengah orang Arab buat. Tak boleh. Menyalahi adab mendengar khutbah. Ya? Duduk macam tu. Duduk bersila, dengar baik-baik. Tak ada masalah. Ya? Kita kena tahu waktu. Baik. Jadi itulah sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan pada hari ini, ya, tentang sunah-sunah dan larangan pada hari Jumaat yang biasa kita buat dan yang biasa kita tinggalkan. Ya, cubalah amalkan. Tak dapat sikit, banyak pun jadilah. Ya, jangan terlalu banyak, sikit jadilah. Tak boleh, kita tukar. Tak dapat sikit, banyak pun jadilah. Cuba buat, ya, insya-Allah. Dan satu hukum tentang Jumaat juga, ya. Kadang-kadang kita tertidur dalam satu hukum, bila mana kita berwuduk, jika tertidur maka batal wuduknya. Tidur macam mana? Maksudnya tidur yang kita tak tetap punggung kita. Kalau kita tengah khutbah, biasalah saya sendiri pun kadang-kadang dengan khutbah tidur, habis batal semua sekali. Sebab kata tidur batal lah wuduk dia. Tidur maksudnya janganlah kita tidur sampai tersadar. Duduk kat belakang kat tiang, bersandar tidur, itu
itu batal. Sebab pinggang dia, punggung dia tak tetap. Tetapi ya. Jadi sekadar itulah perkongsian saya pada hari ini. Jadi tuan-tuan, di kesempatan ini saya nak maklumkan penubuhan madrasah saya Mahat Tafiz Nur Fatah ya, yang terletak di kampung Nakhoda Batu Kes, tak jauh daripada tempat tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang nak masuk, boleh dapatkan browser di luar sana, dekat pintu depan sana sebelah kiri saya letak ada tabung kalau nak infak berapa, sebab kita dalam proses pembangunan Tafiz. Tapi dah ada dah, dalaman dia tak diisi lagi, katil tak ada lagi, apa semua. InsyaAllah tuan-tuan, bulan sebelah ni kita akan mula operasi. Mohon bantuan daripada tuan-tuan dan mohon doa untuk semua. Kalau ada yang berhajat, insyaAllah boleh dapatkan nombor saya kat depan sana, ada browser dan sebagainya. InsyaAllah minta panjang-panjangkan. Sekadar itu, terima kasih kepada pengusaha masjid menyebut saya sekali lagi, dan terima kasih kepada tuan-tuan memberi perhatian sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.